Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Mariam dalam Pendidikan Islam tahun 2. Kali ini kita tengok sirah. Kita ulang balik semula pelajaran kita yang telah lepas. Okey, ni dalam kutip muka surat 103. Nabi Muhammad Al-Amin. Nabi SAW bersabda, La imana liman la amanatalah. Maksudnya tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Surah riwayat Ahmad. Okey. Sifat amanah Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercicir di kantin sekolah. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Terima kasih Ustaz. Apakah maksud amanah itu? Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad SAW? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. Okey, ni dalam konteks 105. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW ini mendorong kejayaan baginda di dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Gelaran Al-Amin ini bermaksud sangat dipercayai. Analisis daripada kisah ini, sifat amanah Nabi Muhammad telah dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda atas sifat amanah baginda. Okey, meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna. Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaik-baiknya. Merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Saya wajib menjaga kebersihan, keindahan alam sekitar. Okey, apakah maksud amanah ni? Amanah adalah bersikap jujur dalam setiap perbuatan. Itulah amanah, bersikap jujur dalam setiap perbuatan. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa apabila amanah tu dia memberikan kepercayaan, menimbulkan sifat yang sangat boleh dipercayai, sifat bercakap benar, jujur. Okey, itulah amanah, ya. Memberi kepercayaan, boleh dipercayai, bercakap benar dan jujur. Dia akan menonjolkan sifat-sifat lain dalam kita. Okey. Ini kisah tadi Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan, bahkan mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okey, daripada kisah tersebut kita dapat tengok bahawa apabila Nabi Muhammad ni bersifat amanah, ia telah menyebabkan Sayyidatina Khadijah ni berminat dengan Nabi Muhammad sehingga melamar Nabi Muhammad sebagai suaminya. Okey, satu lagi, apabila bersifat amanah ni, dia akan menjadi
orang yang sangat dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Okey. Seterusnya, kejayaan Nabi Muhammad di dalam perniagaan tidak dapat dielakkan. Kejayaan Nabi Muhammad di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan berlipat kali ganda tu daripada kisah Nabi Muhammad, ya. Okey, seterusnya, tindakan yang seharusnya kita lakukan. Okey, berdasarkan sifat amanah Nabi Muhammad, tingkah laku, akhlak dan pribadi Nabi Muhammad ni sentiasa bercakap benar walau apapun dalam keadaan situasi apapun. Okey, jadi kita ni sebagai hamba, sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita ni wajib untuk berkata benar pada setiap masa. Kita wajib berkata benar pada setiap masa. Nabi Muhammad SAW melaksanakan tanggungjawabnya dengan sempurna. Okey. Saya tak langsung perbuatan Nabi Muhammad ni akan membentuk dalam diri kita supaya dapat melaksanakan semua tugas-tugas dengan sebaiknya. Okey, Nabi Muhammad melarang merosakkan tanaman dan pohon. Okey. Daripada sifat Nabi Muhammad ni, maka kita haruslah mewajibkan semua umat Nabi Muhammad untuk menjaga keindahan dan kehormatan dalam Islam. Okey. Itu tindakan dan analisis daripada itu. Okey, tindakan kita sebagai seorang Muslim dan sebagai umat Nabi Muhammad haruslah sentiasa bercakap benar, tidak merosakkan alam sekitar, menunaikan tanggungjawab dengan sempurna. Seterusnya adalah latihan interaktif Nabi bersifat amanah. Mari kita tengok sama-sama. Okey, untuk latihan interaktif pada kali ini, kita berdasarkan pada muka surat, buku aktiviti muka surat 103. Okey, latihan yang pertama ni kita sesuaikan. Okey, Nabi Muhammad SAW berniaga ketika masih belia. Kejayaan baginda dalam perniagaan kerana bersifat amanah. Nabi Muhammad SAW berniaga di negeri Syam. Okey. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad sebagai suaminya. Itu yang pertama, muka surat 103. Sekarang kita tengok yang kedua di muka surat 104. Okey. Untuk latihan yang kedua ni, tarikkan perkataan ni letak dalam garisan yang sesuai. Okey, Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang sangat amanah. Baginda telah diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Baginda mendapat keuntungan yang besar. Bahkan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Seterusnya menjadi tarikan kepada Sayyidatina Khadijah untuk memilih Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Okey, itu muka surat 104. Okey. Latihan yang ketiga di muka surat 105. Okey, untuk muka surat yang latihan nombor 3 ni, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, walau salah tandakan pangkah.
Nabi Muhammad SAW sangat dipercayai, betul. Amanah lawannya khianat, betul. Nabi Muhammad berniaga di kota Iraq, betul ke salah? Salahlah, di kota Syam. Nabi Muhammad digelar dengan Al-Amir oleh kaum Quraisy, betul ke salah? Salah. Al-Amin, bukan Al-Amir. Menggunakan kemudahan awam dengan baik ialah tanda beramanah, betul? Ya. Mengambil wang saku adik bukan suatu kesalahan. Betul ke salah? Itu salah. Itu umpama mencuri dah. Membalut buku teks ialah tanggungjawab murid. Itu betul. Kerana menjaga menjaga amanah yang telah diberikan untuk supaya boleh digunakan pada orang lain nanti. Membuang sampah ke dalam tong sampah adalah suatu perbuatan yang terpuji. Betul. Okey, itu untuk yang kelima. Sekarang untuk latihan yang keempat, tandakan right juga. Sebab sepatutnya kalau dalam buku aktiviti kamu kena warnakan. Tapi dalam program ni tak ada warna, jadi kamu tanda right dan tanda pangkah. Jawapan yang salah. Bagi yang betul, tanda right. Okey, sekarang kita tengok pada perbuatan yang menunjukkan ke arah sifat amanah. Membersihkan bilik tidur. Ya, bersifat amanah. Meniru kerja sekolah. Meniru kerja sekolah salah, tu tak amanah. Melawan arahan guru. Itu pun salah, itu tidak amanah. Menolong ibu di rumah. Tu adalah seorang yang amanah. Okey, memulangkan pensel rakan pun amanah. Mengambil buku rakan tanpa izin, itu pun tidak amanah. Okey, seterusnya latihan yang ke-5. Muka surat 107. Pun sama juga tanda right. Okey. Menepati waktu adalah sifat yang amanah. Menconteng dinding, itu perbuatan yang tidak amanah. Masuk bilik guru tanpa izin, itu pun perbuatan yang tidak amanah. Melaksanakan tugasan membersih kelas. Itu sangat amanah. Bercerita tentang keburukan kawan, itu pun tidak amanah. Jujur dalam percakapan, itu adalah sangat amanah. Memecahkan cermin kelas, itu tidak amanah. Meniru dalam ujian pun sama, tidak amanah. Mengaku kesalahan diri, itu adalah amanah. Memadam papan hitam, itu pun amanah. Okey, memadam selepas digunakan ya. Okey, seterusnya latihan yang ke-6. Okey, latihan yang ke-6 ni kena tulis sama ada amanah atau tidak amanah dalam buku aktiviti. Sekarang dalam ni kita just pilih je sama ada amanah atau tidak amanah. Okey, perbuatan dia membersihkan kelas tu. Okey, itu adalah amanah. Okey, perbuatan dia menolong ayah dia membersihkan kereta, itu adalah amanah. Perbuatan membuli orang, itu perbuatan yang tidak amanah. Perbuatan menconteng pun sama, itu tidak amanah. Menyiram pokok, itu amanah. Okey, finish. Check my answer. Okey, betul. Yang warna hijau tu semua betul. Okey, betul. Okey. Jadi jawapannya akan penuh. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih atas perhatian kamu. Semoga memberi manfaat dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum.